Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objektif pengajaran pada pertemuan kali ini ialah tiap-tiap murid boleh mengenal pasti tiap-tiap perkara dan boleh memahami maksud melalui penerangan, melalui perkongsian dan melalui kemahiran berfikir murid serta tugasan secara bertulis. Fungsi utama matahari. Soalan kemahiran berfikir murid. Berikan pengertian perkataan fungsi. Fungsi bermaksud kegunaan. Okay, diteruskan soalan kemahiran berfikir murid. Maha berkuasa menciptakan matahari dengan pelbagai fungsi. Maksud Maha berkuasa, lebih berkuasa. Soalan, siapakah yang berkuasa atau lebih berkuasa menciptakan matahari dengan pelbagai fungsi, bermacam-macam kegunaan? Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa ataupun maha berkuasa menciptakan matahari dengan pelbagai fungsi. Seterusnya Ustaz akan berkongsi penerangan di antara fungsi matahari. Sinaran matahari menjadi sumber tenaga utama bagi kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kehidupan, sumber kehidupan tenaga bagi kehidupan manusia, sumber tenaga utama bagi kehidupan haiwan dan sumber utama tenaga bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya tenaga ataupun kehidupan yang diperolehi di muka bumi Allah adalah didapati ataupun bersumberkan daripada sinaran matahari. Fungsi utama seterusnya, sinaran matahari mampu menerangi bumi dan juga mampu memanaskan bumi. Fungsi matahari seterusnya, matahari mampu memberi tenaga dan cahaya kepada bulan. Cahaya yang diperolehi, bulan tidak mampu mengeluarkan cahaya. Cahaya yang diperolehi adalah atas ataupun dari tenaga matahari, hasil daripada tenaga matahari. Fungsi matahari seterusnya, matahari menentukan waktu siang dan waktu malam.
Fungsi matahari seterusnya, kedudukan matahari menentukan waktu sembahyang. Bermulanya waktu sembahyang fardu dan juga berakhirnya setiap sembahyang fardu. Contoh, bagi sembahyang fardu asar, waktu bermula sembahyang fardu asar daripada bayang-bayang sesuatu benda lebih panjang. Seterusnya, fungsi matahari sinaran matahari mampu menghidupkan dan menyuburkan tanam-tanaman. Fungsi matahari seterusnya, sinaran matahari boleh ditukar menjadi tenaga elektrik. Saya ulangi, sinaran matahari boleh ditukar menjadi tenaga elektrik. Fungsi matahari seterusnya, sinaran matahari membentuk awan untuk proses hujan. Air laut dipanaskan oleh cahaya matahari. Kemudian uap daripada air laut yang dipanaskan akan naik dan berkumpul menjadi awan. Apabila awan sudah dipenuhi air, ataupun istilah berat, akan turun hujan. Alhamdulillah, sempurna dan selesai sudah perkongsian penerangan dalam tajuk fungsi matahari. Ustaz harapkan kepada semua murid akan dapat mengikuti dan dapat mengenal serta dapat memahami setiap perkara dan maksud sepanjang pengajaran ini. Peringatan pada murid, soalan bertulis yang diberikan bagi soalan keempat, murid boleh mendapatkan jawapan sepanjang perbincangan ataupun perkongsian tayangan ini. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah serta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz akhiri pertemuan dengan bacaan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.